A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan tuan kuasa, penggerak aktiviti masjid, pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Semuanya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada malam ini dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi malam ini tajuk yang telah diamanahkan kepada saya adalah tajuk Baiti Jannati, rumahku syurgaku. Bagaimanakah pandangan Islam tentang ini? Baiti Jannati ini disebutkan sebagai rumahku syurgaku, yang mana rumah ini dia menjadi syurga. Syurga pada seorang manusia, maknanya menurut pemahaman kita tak ada siapa pun yang dapat menggambarkan syurga itu seperti apa. Walaupun kita tahu syurga itu hebat, kita tahu syurga itu best, kita tahu syurga itu menarik, syurga itu selesa, nyaman, menggembirakan. Tapi tak ada siapa yang ada pengalaman pergi ke sana. Yang kita tahu syurga. Oh, ana seolah-olah berada di dalam syurga lah, dia katakan. Tapi syurga macam mana? Itu menurut pandangan manusia. Dan kalau kita tengok, pernah dibuat oleh Steven Spielberg. Dia buat filem tajuknya Paradise. Menggambarkan lautan yang membiru, cantik, dengan pulau yang indah, tumbuh-tumbuhan, pokoknya cantik, bergemerlapan dengan burung-burung terbangan kan. Dia gambarkan itu syurga, sikit pun tak menyamai syurga. Macam itulah ayat yang boleh. Kenapa cakap macam tu? Kalau kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kan kita lihat bagaimana dengan tajuk menangis kerana takut kepada Allah. Buat satu tajuk tu. Yang mana menggambarkan sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga. Bila masuk ke dalam syurga, dia nampak permaidani indah. Dibentangkan permaidani indah, nampak makanan yang pelbagai, minuman yang hebat, kemudian nampak singgah sana untuk dirinya. Kemudian tiba-tiba dengan tak semena-mena Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikat, kau bukalah tabir ini, supaya mereka dapat memandang kepada aku, supaya mereka dapat melihat wajah aku. Maka malaikat menjawab, ya Allah, mana mungkin aku boleh membuka tabir ini untuk mereka melihat wajahmu ya Allah, dengan tahap mereka di atas dunia dulu derhaka kepadamu ya Allah. Maka pada ketika itu Allah jawab, bukakanlah tabir ini, kerana sesungguhnya di atas dunia dahulu mereka pernah menangis kerana aku. Tu tajuk menangis kerana Allah tu, maknanya tu saya tak cerita malam ni lah. Mana kena panggil lagi. Tu tajuk lain. Jadi cuma digambarkan. Maka malaikat bila Allah Ta'ala perintahkan buka tabir ni, maka dibukalah tabir. Bila buka tabir itu, semua bersujud. Semua bersujud. Nampak hanya Allah, semua sujud. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala kata, bangkitlah semua. Kenapa kamu bersujud? Kerana sesungguhnya di sini bukan tempat beramal. Di sini bukan tempat bersujud. Dekat syurga tak ada siapa tanya Zuhur dah masuk belum. Dekat syurga, jom kita sembahyang jemaah dah masuk waktu. Boleh jamak ke tak? Tak ada soalan. Dekat sana tak ada. Sini bukan tempat beramal. Sini bukan tempat bersujud. Kemudian Allah Ta'ala tanya satu soalan kepada mereka. Apakah kamu tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Maka dia pun jawab. Ramai-ramai ni, salah seorang tu menjawab, ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu dengan tahap engkau telah menunjukkan kepada kami syurga. Telah menunjukkan kepada kami sesuatu yang tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar kat telinga, dan tak pernah terbayang di hati. Hebatnya syurga macam tu lah. Tapi syurga dunia ni adalah semua perkara-perkara yang menggembirakan kita. Itu adalah syurga. Dapat kereta baru, dapat kunci, masuk dalam kereta, seolah-olah berada di dalam syurga.
Tapi perasaan syurga tu hilang waktu bayar kali pertama. Macam itulah kan? Isteri, ana seolah berada dalam syurga lah lepas dapat kahwin dengan isteri yang cantik jelita. Malam pertama tuan-tuan, dah buka tudung, rambut kombang, baru tahu pipi ni berbolang-bolang, baru tahu tuan-tuan. Masa tu hilang syurga, masa tu hilang tuan-tuan. Tu sebab saya kata tadi, maknanya apa yang diadakan sekadar berbahagia dan bergembira. Itu cerita baiti jannati. Tapi kadang-kadang atas dunia pun tak boleh bahagia. Macam mana cerita? Ni tu nak bahagia dunia akhirat ni. Atas dunia pun tak bahagia. Maka pembinaan keluarga ini dimulai dari tujuan pernikahan. Iaitu ketenangan dan kebahagiaan. Itu tujuan kita membina rumah tangga. Sesungguhnya perkahwinan, pernikahan, perhubungan antara suami dan isteri adalah merupakan dilandaskan berdasarkan ikatan yang suci dalam agama. Agama kita meletakkan pernikahan ni satu perbuatan yang mengikut syariat. Demi memelihara maslahat, demi memelihara perhubungan, demi memelihara keturunan. Sucinya ikatan pernikahan itu. Tetapi di setengah negara, di setengah tempat di luar negara tu yang bukan Islam, dia boleh duduk sama satu rumah, dia boleh bersama dengan girlfriend dia sampai dah ada 3-4 orang anak. Dan bila ditanya bila nak kahwin, dia boleh jawab, kami belum terfikir pasal nak kahwin. Bayangkan tu. Itulah bezanya dia orang dengan kita. Kita tak. Kita semua kita jaga. Macam mana cara nak kahwin, macam mana cara nak berhubungan, macam mana cara nak membesarkan anak. Semua daripada mula lahir, buka mata sampai mati, tutup mata, semua Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Semua Nabi tunjukkan manual dia macam mana cara hidup kita. Dan disebutkan dalam Al-Quran. Dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Subhanallahul azim. Yang bermaksud dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Isteri kita tu memang dah jenis kita dah. Sah lagi risau lah. Tak ada orang keluar pada zoo negara lepas tu menong sebab tengok kuda belang tadi. Kuda belang betina. Lawa betul kuda belang tu tadi. Tak boleh tidur pun. Tu nak mati sangat dah orang tu. Kan? Nampak bau, nampak orang hutan dekat Bukit Merah. Tak tidur dia tengok orang hutan betina tu. Aku nak buat dia jadi bini aku, gila pun tak ada. Orang perempuan yang kita pilih tu dah jenis-jenis kita sendiri dah sebenarnya. Dan supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya, sakinah. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, belas. Kasih, mawaddah, rahmah, rasa belas dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Dengan mawaddah, kasih sayang memenuhi syahwat. Maknanya syahwat itu dipelihara dengan cara itu. Bayangkanlah perbuatan bersama itu sendiri. Kan? Bersama itu sendiri tanpa ikatan dipandang serong. Dianggap sebagai zina. Dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral. Tapi dengan perkahwinan, bukan hanya perbuatan itu disahkan dari segi peraturan dan syariat, malahan dia membawa kepada pahala. Orang perempuan layan suami pahala. Belum suami minta dah bagi, lagi besar pahala. Macam tu. Abang, malam ni on tak on? Saya lah tanya suami dia. Kita tukar. Asyik-asyik lelaki je tanya. Kan? Kadang orang lelaki macam minta sedekah. Boleh lah. Alah, macam ni lah. Nak mati sangat orang lelaki tu. Kan? Orang lelaki nampak muka garang kat luar. Kan? Dalam bilik. Kan? Orang perempuan pula. Jangan, penat lah. Nantilah. Lain kali lah. Besok lah. Aduh. Sound macam tu je. Tu saya kata tadi. Orang perempuan. Ubah benda ni. Kan? Bukan perempuan sini. Tempat lain. Tempat lain. Jadi, maknanya akan mengembangkan zuriat keturunan manusia. Sebab bayangkan pernah berlaku dekat satu hospital.
Hospital berlakunya masalah sumbang ni, kan? Bayangkanlah seorang ibu dan seorang anak perempuan. Ya, saya ulang balik. Seorang ibu dan seorang anak perempuan. Ibu dan anaknya melahirkan anak pada hari yang sama. Hasil perbuatan lelaki yang sama. Apa nak cakap? Ibu dengan anak melahirkan anak pada hari yang sama. Hasil perbuatan lelaki yang sama. Ibunya ibu tunggal. Pergi kelab dandut bawa anak perempuannya sekali. Balik bawa lah jantan dandut tu seekor. Balik ke rumah. Yang jantan ni merasa dua-dua sekali mak dengan anaknya malam tu mabuk-mabuk. Dengan kuasa Allah, dua-dua mengandung. Dengan kuasa Allah, dua-dua ni mak dengan anak melahirkan anak pada hari yang sama. Benda ni benda betul. Tak kepening budak tu. Baby yang lahir tu, dua ni. Kita ni adik-beradik ke bapak saudara nak buah? Lagi teruk daripada keluarga 69. Nak cakap apa? Sebab tu saya kata tadi. Sebab syahwatnya tu tadi tidak dijaga. Nampak kan? Kasih sayang yang jiwa dan kasih sayang yang mendalam ini tidak dipelihara. Tapi dengan ikatan perkahwinan, percintaan suami isteri, dapat membentuk kebahagiaan yang tidak bertepi dan ketenangan yang tidak terbatas. Dan mereka ingin mengisi hari-hari dengan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami isteri gemar bermusyawarah kerana saling menghormati, memahami keperluan dan kehendak masing-masing, mencari penyelesaian tanpa mengorbankan salah satunya. Amanah pernikahan, dengar, amanah pernikahan adalah untuk membentuk pribadi yang baik agar dapat membina keluarga yang baik. Patutnya keluarga yang bahagia ni membentuk akhlak yang baik. Suami isteri, akad nikah, akhlak dah ada dah. Sabar tunggu imam tu isi borang. Ni tak siap. Kawan tu berdebar. Cepatlah nikah. Aduh, lembab pula imam ni. Cepatlah. Imam lah. Dah sedia dah ya. Ni saya nak tanya dulu ni. Warm up. Cuba sebut rukun negara. Rukun negara tanya. Kawan tu nak bagi orang tu tenang. Lagi berdebar kawan tu. Sekarang cuba sebutkan rukun iman. Sebut sifat 20. Sifat mustahil bagi Allah. Sudah. Kan? Sifat wajib bagi Nabi. Sifat mustahil bagi Nabi. Ni lain macam soalan ni. Macam Nabi Tauliah mengajar ni. Contoh kan? Cuba baca Fatihah sikit nak dengar bacaan. Yang imam ni pula. Saya pernah ada satu imam tu tanya berpeluh-peluh pengantin. Saya tanya imam tu. Imam berteruk sangat tanya imam. Imam tu cakap apa kan saya? Bila lagi nak test? Bukan selalu. Kata. Ada imam yang macam tu. Tak kisahlah. Kan? Tapi amanah hanya membina. Jadi dia sabar. Lepas tu dah akad nikah. Dah akad nikah tu pula sabar lagi. Lepas tu baca lah taklid tu. Dah beritahu. Dan satu benda yang ramai banyak keluarga lupa buat. Banyak keluarga lupa buat benda ni. Keluarga iaitu ibu ayah kepada pengantin perempuan terlupa untuk membuat penyerahan anaknya tu kepada suami tu. Lepas akad nikah tu duduk ni mak ayah pengantin perempuan menghadap ni pengantin lelaki dengan pengantin perempuan. Ayahnya pun cakap, ni salam ayah. Dia pun salam. Cium tangan. Bila salam tu dia pegang tangan anak menantu ni. Macam inilah. Hari ni dengan rasminya. Macam nak umum putusan pilihan raya. Tak adalah. Dengan rasminya, ayah serahkan anak ayah ni di bawah jagaan kamu sebagai suaminya. Cakap habis-habis. Lepas tangan tu, dah tak ada apa nak cakap dah. Dah serah tu. Ayah lepaskan untuk kamu jaga dia. Jagalah dia. Didiklah dia. Kalau boleh, kalau kamu marah macam mana pun, jangan sekali-kali kamu pukul dia.
Ayah sendiri pun tak pernah rotan ni berkecil. Wahal berkecil, birat dah budak-budak. Tapi ayat dia tu macam tu lah. Kan? Ayah tak pernah jentik, dia pun tak pernah. Kamu tolonglah didik dia baik-baik. Kalau dia ada perangai macam-macam, kamu didiklah dia. Dan satu lagi, kalau anak ayah ni rindu dekat ayah dengan mak dia, janganlah kamu larang dia balik jumpa kami ni. Ni anak perempuan kesayangan kami. Kami serahkan amanah ni pada kamu. Itu ramai orang tak buat. Dah habis akad nikah, mereka bergambar dekat jalan kereta api tu. Tarik gaun macam ni. Nak mampu sangat lah 2 ekor ni. Kan? Itu dia, outdoor dia kata. Kan? Buat storybook. Apa benda? Kan? Tak payah, lek dulu. Kan? Itu yang mustahak. Lepas tu bila dah kahwin tu akhlaknya apa? Itulah saya tak tahulah negeri lain. Negeri Sembilan ni dia lain. Kena pergi rumah pak saudara, mak saudara. Mula rumah pak saudara, mak saudara perempuan. Pergi semua. Dulu bawa penganan. Tahu penganan? Dodol. Bawa dodol. Orang dulu bawa dodol. Assalamualaikum lah. Bawa bokor deh. Bokor tu lah dodol tu. Bawa bekas. Pak saudara tu pulang balik bekas, dalam tu ada duit. Macam tu. Dulu. Tapi sekarang, tak perlu. Pergi tu at least. Bawa lah buah tangan. Buah ke apa bagi kat pak saudara tu. Sekadar nak kenal. Berapa ramai yang buat lagi? Tak ada. Ranti kan lah. Tak ada. Budak sekarang. Itu yang korang hajar dengan pak saudara macam tu ke? Betul cakap ni. Lepas dah pergi rumah ni, pergi pula rumah pak saudara, mak saudara lelaki. Ni pak saudara, ni pak lang, ni pak long. Pergi rumah dia. Oh ni. Lah, jumpa pula anak pak lang tu. Sama kerja dengan dia. Kau saudara aku lah. Kata. Baru tahu. Itu cerita silaturahim. Nampak tak? Ini saya cakap ni, mana siapa anak kahwin tak lama lagi, tolong buat benda ni. Yang dah sunah tu tak boleh nak tolong kan tu. Yang sekarang lah. Tolong buat. Raya pun berkira nak pergi. Tak nak lah. Malas lah bergaya rumah ni. Pahal pula. Wahal bergaya ni nak tahu silaturahim, nak jumpa-jumpa, nak kenal-kenal. Tuan-tuan ukur sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sendiri. Kalau aku matilah, anak-anak aku ni pergi ziarah tak adik-beradik aku? Cakap. Tanya soalan tu. Kalau kita balik, macam kereta api semua ikut kita. Ikut. Kepala tak ada, langsung tak balik dah. Ni cakap betul ni. Kan? Tu sebab ada setengah mak ayah beritahu, besok kalau ayah dah tak ada, janganlah kau hentikan amalan ni. Pergilah berziarah, jumpa. Kalau raya ada peluang, kedua kenara, campur. Pak saudara, mak saudara ni. Kerana mak ayah besar. Nampak tu? Nampak? Akhlak peribadi yang baik. Nampak yang tu? Hormat. Kan? Hormat yang tua, sayangi yang muda. Kan? Amanah ini juga dapat mendidik suami isteri ini juga menjadi lebih bertakwa. Kan? Dan begitu juga baiti jannati ini maksud dia apa? Baru sampai definisi. Makna lambat habis ceramah ni. 2 jam pun tak mahu, 2 jam ni, 3 jam mahu ni. Kan? Baiti jannati, jannah. Jannat alam akhirat, tempat ruh manusia baik-baik yang banyak membuat pahala ketika di dunia. Tempat balasan pahala, tempat mengecap nikmat Tuhan yang kekal. Dunia segala rupa kenikmatan, kesenangan, bahagia di dunia. Syurga segala yang berkaitan dengan syurga. Maknanya semua benda-benda baik, yang indah, yang cantik, semua syurga. Suami isteri harus memberikan perhatian yang tinggi terhadap keluarga agar mampu membawa kejayaan dunia dan akhirat pada semua anggota keluarganya. Keluarga yang berorientasikan akhirat kerana memiliki matlamat meraih syurga dan reda Allah meskipun dalam musibah. Nampak? Ada musibah, ada ujian, dia tetap tenang. Dia tetap berkasih sayang. Dia tetap berbelas kasihan. Suami balik rumah, nampak isteri buat kerja, tak sampai hati rasanya tengok. Tengok isteri masak, ya Allah banyaknya lauk isteri abang masak. Orang perempuan ni tuan-tuan dan puan-puan, makanan dia dekat sini, telinga. Dia nak makan puji, benda lain dia tak nak. Tu yang kadang-kadang bila dia dah masak, dia tak makan sangat. Sekenyang dengan puji-pujian.
Sedap betul isteri abang ni masak. Ya Allah. Sampai ke siku sedap kan. Abang ni ada je. Nampak tak? Tapi hati suka. Sedap betul masakan isteri abang. Allah. Tak sama macam isteri yang kat sana. Sudah. Isteri mana pula? Tak maksudnya isteri kawan abang. Macam tu. Abang jangan gurau macam main-main. Tersamsul pula dia. Dia kata, isteri kawan abang tu, abang dah try makan kat rumah dia, tak sedap. Siapa masak sedap betul. Hari ni bang, saya masak lauk kegemaran abang. Apa dia telur masak kicap. Sedap lauk tu. Telur masak kicap, kiri keliling dia garing, tengah cair. Macam. Dia punya rangup campur cair. Macam ni. Boboh pula kicap kat cair tu kan. Nampak? Terbayang tak? Terbayang saya kau. Nampak simple kan? Iya tuan-tuan. Lepas tu tengah hari tu tadi tu tengah hari, malam lah. Malam ni bang, saya masak satu lauk kegemaran abang. Apa dia? Telur hancur dengan ikan bilis. Telur setelur-telurnya gitu. Memang sendawa keluar biji telur ni. Cakap apa? Tak kisahlah. Tapi dia tahu. Dia masak, dia bagi kegemaran suami. Tak semestinya mewah-mewah, tuan. Dia. Telur hancur dengan ikan bilis goreng. Sini ya. Goreng ikan bilis tu garing-garing. Kan? Lepas tu toskan, bagi dia kering sekejap. Lepas tu masukkan bawang dengan cili api dah tumbuk tu, agak-agak dah bersin-bersin tu. Kan? Masukkan ikan bilis tadi, tutup api, masukkan telur. Lepas tu gaul-gaul. Tutup api. Gaul-gaul. Telur hancur. Terbaik. Cuba buat. Ni resepi arwah abah saya ni. Rupanya itulah lauk yang tautkan kasih sayang keluarga. Spaghetti payah taut kasih sayang. Azab nak potong daging. Ayah tolong potong ni. Aku sibuk lah. Aku pun nak potong daging aku. Nampak? Bergaduh sama dia. Nampak tak? Lauk tu kerap habis. Telur dadah potong-potong habis. Lauk senang-senang aja. Nampak tak? Itu sebabnya kalau orang bernikah berunding ni, lagi senang perundingan tu, insya-Allah ada sinar kebahagiaan keluarga tu. Ya. Baru-baru ni pecah rekod, tuan-tuan. Perceraian pecah rekod. Sebelum ni yang paling laju bercerai 1 hari, 24 jam. Hari ni kahwin, esok cerai. Berlaku di Terengganu. Bukan kata orang Terengganu macam tu, kes tu berlaku di Terengganu. Orang mana tak tahu. Macam tu jangan kata saya tuduh orang Terengganu lah. Bukan. Kes ni berlaku di Terengganu. Yang terbaru, viral. Dalam majlis yang sama bercerai. Majlis nikah. Mas kahwinnya RM22,222 dan 22 sen. Dah akad nikah. Lepas tu nak baca lafaz taklik tu. Baru nak baca, adalah terdengar suara keluarga perempuan yang memekak-mekak ke belakang tu. Hantaran tak cukup 1,000. Hantaran tak cukup 1,000. Dia ceraikan talak 3 depan semua orang. Pecah rekod tuan-tuan. Itu sebab tadi. Sebab apa jadi macam tu? Pertama, keluarga tu pun satu hal. Kau tak nyempat-nyempat nak menjerit pasal duit 1,000 tak cukup, apa hal? Mungkin salah kira ke, mungkin apa ke. Mungkin ada dia dah bagi, kadang-kadang dia dah advance sebelum kahwin ke. Ni mising-mising buat apa nak jatuhkan maruah orang, kenapa? Yang seorang ni pula, kau nikah ni kenapa? Sampai kau berceraikan orang tu depan semua orang, apa hal pula? Itu pun heran. Kan? Banyak benda-benda pelik dalam dunia sekarang. Kan? Banyak. Jadi, itu sebabnya kalau kita kejar akhirat, insya-Allah ada harapan. Kebahagiaan keluarga tidak diukur dari segi material, harta benda, tapi sejauh mana ketaatan keluarga kepada Allah. Keluarga, kehidupan yang mementingkan kebendaan, hiburan, dan kebebasan sosial tanpa terikat batasan syariah dalam rumah tangga, pasti akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Bukan hanya masih hidup, dah mati pun masalah. Contohlah, kita dah mati ni, dah masuk dalam kubur.
Anak-anak kita kan. Anak kita ni kecil lagi. Tiba-tiba masa dia kahwin, dia cakap dengan isteri dia, wahai isteriku, apalah jua kiranya esok selepas subuh, esok pada waktu subuh, kita solat berjemaah bersama-sama ya. Abang, kenapa tiba-tiba sedemikian? Tidak pernah saya mendengar bicara abang sedemikian rupa. Wahai isteriku, teringat abang akan ayahanda dan bonda dulu. Tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Apa salahnya kalau kita mengikuti jejak langkah mereka? Buat mak ayah pun dapat saham. Sebab mak ayah mengajar daripada kecil sembahyang jemaah. Itu sama. Nampak? Berlainan pula satu situasi lagi. Yang, apa dia? Esok petang, hari Jumaat, esok petang, lepas asar macam tu, kita pergi pusat karaoke tu ya. Apa hal? Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke petang Jumaat. Nak mampus. Itu pula yang diajarnya, saham ni tinggal kat kawan tu. Iya. Dan tengok balik kita ajar apa anak-anak kita. Nampak? Macam ni kan, dah biasa datang masjid. Kan? Datang kat masjid Jami' Tasik Gulugong. Betul saya sebut? Tasik Gulugong. Abang semayang mesti semayang masjid. Mak ayah abang tak pernah tak pergi masjid. So abang mesti juga nak pergi masjid. Jadi dia sebut tu dan dia ingat dia buat ni. Kenapa dia lazim buat orang tanya? Rajin pergi masjid. Daripada kecil tu mak ayah memang macam tu. Semayang kat rumah lain dengan rasa. Nak semayang kat masjid juga. Mengalir pahala mak ayah kat dalam kubur tu. Nanti cakap tadi. Nampak tak? Kita nampak benda tu macam tak ada apa-apa kan. Macam budak ni. Kejap bangun, kejap lagi, kejap apa. Mula-mula budak-budak memang macam tu. Macam tadi nak semayang. Budak tu berlari sana, berlari sini. Budak memang macam tu. Lain lah kalau besar-besar saya ni berlari-lari. Apa hal pula berlari-lari. Lepas tu menyuruk pula balik tiang. Nampak imam cak. Ada apa hal? Itu nak mati tu. Tu sebab kadang-kadang bila anak kita ni pendekatan nak kena betul. Ayah tengah semayang. Anak panjat bapaknya. Macam ni bapak ni. Jadi tarik anak tu. Ni dia di sini. Cuba ikut. Macam mana cara ayah semayang. Ikut. Macam mana? Pandai. Macam tu lah anak mak. Kamu betul. Ini tak. Pergi main jauh. Pergi main jauh. Kesian ayah kau nak semayang. Susah. Sampai ketua budak. Waktu semayangnya main jauh. Waktu semayangnya main jauh. Nampak tak? Kita nampak benda tu tak ada apa-apa. Lainlah kalau ayah dia tengah semayang. Mak dia panjat. Itu patutlah halau orang keluar. Tak faham bahasa. Kan? Dah tu bangka manjat lagi ayahnya pahal. Contoh. Kan? Dan begitu juga akan ada masalah sebab kebendaan ni bukan apa? Bukan bermakna keluarga Muslim tidak perlu memiliki prasarana fizikal yang baik. Bukan makna tak boleh ada kebendaan. Contoh, saya pernah tengok sendiri satu keluarga mati aja ayah tu. Tak sempat lagi kubur tu tumbuh rumput. Baru tanam petang tadi. Malam bergaduh bertumbuk adik-beradik sebab nakkan harta yang ada. Bukan berjuta pun. Baru ribu je. Motor buruk tu berebut. Rumah ni kenapa nama dia seorang? Marah semua. Rumah buruk. Tak ada siapa pun nak duduk rumah tu pun. Tapi marah sebab Along dapat rumah tu. Kenapa Along? Kita ni bukan anak ke? Bergaduh. Tu cerita tadi. Mak saya sama cakap apalah. Biarlah aku mati tak ada harta. Korang pun tak payah bergaduh-gaduh tu. Mak mereka macam tu. Sebenarnya bukan isu ada harta tak ada harta. Kalau nak bergaduh, dia bergaduh juga. Tapi isunya apa? Isunya adalah kita kena bekalkan didikan agama pada anak-anak kita. Bila anak kita ada didikan agama, silap-silap dia berlapang dada. Ni tanah ni kita bagi dekat Angah. Macam ni lah. Angah pun cakap. Tanah rumah kampung ni saya cadangkan tak payahlah bagi ke Angah. Biarlah letak nama Along. Saya setuju letak nama Along sebab dia abang kita yang sulung. Lepas ayah tak ada, dia lah ganti kita. Macam tu dia kata. Jadi yang penting Along kita minta satu je Long. Rumah ni janganlah Along jual. Supaya tiap-tiap tahun raya kita masih boleh kumpul adik-beradik kat sini.
Itu cara dia. Lepas tu Alang setuju lah. Itu yang terbaik. Along abang kami. Wah, macam tu. Along berkembang aja. Alah, kamu ni. Makasihlah tak kepercayaan tu. Tak sampai sebulan dia jual kat lu rumah tu. Contoh. Kan? Maknanya, didikan tu. Didikan tu yang usaha. Nampak tak kan? Kita tengok kan macam mana puak Ansar dan Muhajirin dulu kan, cerita kisah baru lagi kan ceramah Ma'al Hijrah kan. Macam mana puak Ansar ni, ada seorang ni jual tanah kepada Muhajirin. Dia beli tanah, dia jumpa peti dekat dalam tanah, dekat tanah ada peti. Peti dalam tu penuh dengan harta, dengan emas, dengan duit masa tu. Dia panggil balik tuan tanah, tuan, aku beli tanah aja, ni peti ni kau ambil balik, peti ni kau punya. Wah, macam tu lah. Cuba kalau kita masuk dekat satu hotel tu, yang bernama Hotel Seri Pauh. Wah, saya nampak hotel tadi. Masuk dalam hotel, dapat kunci bilik. Kereta, buka atas katil, ada satu beg. Dalam beg tu kita tengok, ada duit. Kira, sempat kira. 50,000. Soalan cepu mas. Adakah kita akan pulang balik pada resepsionis? Hello, Assalamualaikum. Ni resepsionis, ni tolong ambil balik beg ni dalam bilik ni. Saya tak tahu siapa punya. Saya tanya orang perempuan. Orang lelaki jangan jawab. Orang perempuan. Adakah kita akan pulang balik kepada pihak hotel ataupun kita simpan sebab rezeki kita dalam bilik tu? Sila jawab dengan teliti. Orang perempuan, telefon ke simpan? Telefon ke simpan? Ramai yang simpan. Contoh pun dah buat dosa dah. Belum betul-betul lagi. Kan? Yang bayangkan. Padahal bukan duit kita kan? Bukan duit kita. Tapi yang berlaku ni, puak Ansar ni tadi, yang jual tanah. Dia kata apa? Aku dah jual tanah. Apa yang ada kat atas tanah tu kau ambil lah sekali. Tak, aku beli tanah aja. La ilaha illallah, bergaduh. Kalau kita lah yang nampak kan, gaduh-gaduh. Macam ni lah, kau tak payah gaduh, bagi kat aku. Kalau kita lah. Kan? Bergaduh tak nak. Kalau macam tu tak apa. Tenang, jangan bergaduh. Kita tunggu siapa yang lalu kejap lagi. Yang lalu dekat tanah ni kita bagi kat dia. Lalulah seorang pemuda. Dia pun cerita kaza macam ni. Jadi kami ambil keputusan nak bagi orang yang lalu kat tanah ni. Kamu ambil lah peti ni. Dia jawab apa? Aku dapat lalu kat tanah ni pun dah untung dah. Aku tak nak. Ya Allah, tak nak juga. Lalu dapat macam tu, takkan tak ambil? Ambil ke tak? Ambil lah. Bukan curi, orang bagi. Kan? Tak percaya, cuba tengok berhenti dekat tol. Berhenti kat plaza tol tu, berhenti, kita nak ni, tiba-tiba ada lah, tak kisahlah. Orang yang pakai ada bendera merah ke biru ke hijau ke tak kira lah. Bagi t-shirt, bagi apa. Bini kita, ambil bang, ambil aja, ambil. Kata. Itu lalu dekat tol tu, ambil segala apa dia bagi ambil. Limau ambil, duit ambil, semua ambil. Ambil, payung ambil. Bukan kira pun ambil lah. Tak, dia tak ambil. Lepas tu bincang ni, tak apalah macam ni lah. Kamu yang jual tanah, kamu yang beli tanah. Kamu jual tanah ada anak. Kamu yang beli tanah ada anak. Anak lelaki, anak perempuan. Kahwinkan dia, bagi kat dia. Betul juga. Berbesan lah yang jual beli tanah tadi. Anak tu dikahwinkan dia, bagi peti kat dia. Pada malam pertama. Isterinya cakap sambil memegang tangan suaminya. Abang, dapat kahwin dengan abang ni pun satu harta yang tak ternilai buat saya. Saya tak nak harta ni. Samalah dengan abang. Pulang balik, tak nak. Ya Allahu Akbar, baik sungguh. Lalas bawa jumpa dengan Rasulullah. Yang jual tanah ambil sikit. Yang beli ambil sikit. Kemudian pengantin tadi ambil sikit. Balance tadi letak dalam pembendaraan negara. Letak dan reserve kat Baitul Mal. Betul. Tunjukkan macam tu lah akhlak. Untuk cerita akhlak tadi. Itu sebab kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada akhlak, adab. Jangan tak ada adab. Nah, itu dia. Kan? Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda,
Termasuk di antara kebahagiaan seseorang adalah memiliki rumah yang baik, kenderaan yang baik, dan isteri yang baik atau solehah. Maknanya benda itu mustahil. Tak ada masalah, boleh. Kenderaan yang baik, rumah yang baik. Dia tercakap rumah besar. Walaupun rumah tu rumah apartment, rumah flat, kan? Ada lift, tak ada lift, tak kira. Tapi selesa dah untuk kita, itu dah yang baik. Baiklah. Dan isteri yang solehah. Sesetan mana pun jantan itu. Dia pasti nak cari isteri solehah. Itu masalah tu. Perangai tak elok, nak cari perempuan baik je. Kan? Setiap anggota keluarga mengetahui cinta sejati, cinta tertinggi setiap mukmin adalah kepada Allah, Rasul dan juga berjihad di jalannya. Setelah itu barulah cinta pada ibu bapa, suami isteri, anak-anak, saudara seiman, seagama dan lain-lain. Itu sebabnya disebutkan dalam firman Allah, katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. Kalau kita sayang yang lain lebih pada Allah dan Rasul, maka pada ketika itulah Allah akan mendatangkan keputusan ujiannya kepada kita. Macam tu ya tuan-tuan. Kesalehan dan dekatnya seseorang kepada Allah SWT akan mempengaruhi besarnya cinta suami isteri. Jika Allah telah mencintai kita, maka kita akan dicintai oleh segenap makhluk dengan izinnya. Kadar cinta suami isteri bergantung kepada nilai ibadah dan keimanan pasangannya. Cinta yang tidak didirikan atas dasar mahabbatullah hanya akan menjerumuskan kita ke dasar kelalaian dan juga kehinaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hak ke atas diri kamu yang harus engkau tunaikan. Dirimu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Dan keluargamu memiliki hak ke atas dirimu yang harus engkau tunaikan. Maka tunaikanlah hak masing-masing dari semua itu. Hadis riwayat Bukhari. Saya ulang balik. Allah memiliki hak ke atas dirimu yang harus engkau tunaikan. Salat, ibadah kita pada Allah. Dirimu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Jaga diri kita. Pelihara diri kita. Jangan terbabit dengan benda-benda yang mungkar. Jangan buat benda-benda yang salah dari segi agama. Dan keluargamu memiliki hak ke atas dirimu yang harus engkau tunaikan. Ada hak yang perlu kita sempurnakan pada keluarga kita. Maka tunaikanlah hak masing-masing dari semua itu. Tanggungjawab suami bukan setakat membeli peralatan dan kelengkapan rumah sahaja, tapi tanggungjawab dan kehendak isteri dalam membantu suami mengurus rumah tangga. Cara-cara memikat hati suami atau isteri. Sikap bertolak ansur dalam mengurus rumah tangga. Keberkatan dalam mencari rezeki juga perlu. Maknanya bukan sekadar beli peralatan, tanggungjawab dan kehendak isteri dalam bantu suami mengurus rumah tangga juga perlu diambil berat. Ajar, didik isteri, bantu abang. Abang kalau keluar kerja, abang tak sempat buat ni, minta tolong ya. Abang tak terbuat benda ni. Kan? Cara-cara nak ambil hati isteri kena tahu. Sebab orang perempuan ni dia pelik sikit. Orang perempuan ni kadang-kadang benda yang patutnya tak terasa, dia terasa. Kan? Sensitif sangat. Yang ini terasa, tu terasa lah. Susah lah macam ni. Memang macam tu lah orang perempuan. Kan? Dalam dunia ni ada 4 benda bengkok. Kan? Ingat tak saya pernah ceramah sebelum saya kata ada 4 benda bengkok dalam dunia ni. Yang pertama sungai. Sungai mana ada lurus, semua bengkok. Kedua akar kayu. Mana ada lurus, akar kayu memang bengkok. Yang ketiga perempuan. Perempuan bengkok, mana ada lurus. Yang keempat ahli politik. Tu saya tak cerita lah. Saya macam tu je lah. Ya? Takat nombor 3 je kita ambil. Kan? Jadi orang lelaki dia bukan takut isteri. Tapi isterinya menakutkan. Jadi orang lelaki sampai bila pun kita takkan dapat meluruskan kebengkokan seorang isteri. Tak dapat. Maka lelakilah yang perlu menyesuaikan diri dengan kebengkokan isterinya itu. Sabarlah, nak buat macam mana. Malam kan kita balik kan. Abang ni memanglah tak apa bahasa. Orang ni. Yalah bengkok. Macam tu je. Bengkok nak buat macam mana. Macam tu kan.
Kan? Kita cakap, apa bengkok-bengkok? Tak ada. Tadi abang tak dengar ceramah pasal bengkok. Ada 4 benda bengkok dalam dunia ni. Iya ke? Apa dia bang? Tiba-tiba dia tanya. Tak payahlah. Bang penat ni. Jom kita makan. Lain kali abang cerita. Apa 4 benda bengkok? Wah, macam tu. Esok tu dah tenang-tenang baru cerita. Oh, abang nak mengata saya lah. Tak. Saya perempuan tu perempuan lain. Bukan awak. Awak lurus. Macam tu kan. Iya. Kadang orang perempuan ni kan bila kita keluar ajak ni. Nak makan apa? Tak rasa makan. Ikutlah. Cakaplah tu nak makan apa. Ikutlah. Pergi bawa kat restoran makanan ayam segera. Yang ada orang tua rambut putih pakai cermata kat luar. Saya tak nak sebut je nama dia sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Kan? Kita pun makan. Awak tak makan ke? Lah. Tadi kata nak makan. Pernah makan je lah. Kita pun makan lah. Kita pun tak tahu. Dia nak apa pun tak tahu. Kita tanya tadi, kau nak makan apa? Ikut abang lah. Cakaplah nak makan apa? Ikut awak lah. Kita bawa pergi makan kat kedai ayam tu tadi. Nak makan kedai ayam tu? Tak nak makan pula. Apalah, minum je. Balik je rumah. Sampai kat pintu rumah, dia boleh cakap tu. Hari ni, sebutin nasi pun tak rasa lah. Tadi aku tanya kau kata kau ikut aku. Cuba kau jawab, kan senang. Bengkok lah tu. Cuba cakap tu terang, nak apa? Gemar sangat. Cakap je tu terang. Setuju tak setuju? Macam tu. Setuju. Jelas. Orang perempuan, kan? Macam tu. Apa Nabi sebut? Orang perempuan jaga 4 perkara. Jaga 4 perkara, nak azan dulu. Azan dulu Okey, sambung jadi orang perempuan, Nabi pesan apa? Nabi beritahu ada 4 perkara. Kalau orang perempuan buat ni, pertama jaga solat, kata Nabi. Jaga puasa. Jaga maruah diri, maruah suami. Dan yang keempat, taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empat ni, Nabi kata masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Macam orang perempuan. Jaga 4. Rupanya nombor 3 dengan nombor 4 tu susah. Solat buat dah. Puasa buat dah. Yang nombor 3 tu. Jaga maruah diri, jaga maruah suami pun susah kadang-kadang. Taat perintah suami pun susah. Tapi kalau jaga keempat-empat ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Itu sebabnya nak mencapai keluarga ni, baiti jannati, ada 4 perkara. Ada 5 perkara. Yang pertamanya adalah sistemkan rumah tangga kita mengikut sistem Islam. Sistem. Kedua, pastikan carilah rezeki yang halal dan carilah keberkatan dalam rezeki. Bukan cari gaji yang tinggi, cari keberkatan dalam rezeki. Salah satu cara nak cari berkat, sedekah. Banyakkanlah bersedekah. Keluarga, cuba tengok baru-baru ni hari raya korban, kan? Masjid ni berapa ekor korban? 2 ekor. 2 ekor. Ada masjid sebegitu 39 ekor. Tapi tengoklah, yang 2 ekor tu pun ada senarai nama berulang. Ada nama keluarga tertentu dia memang tak pernah tinggal, mesti masuk setiap tahun. Kadang-kadang. Itu ada orang tanya, tahun ni kurang Ustaz, kurang korban kat masjid. Bukan kurang korban kat masjid, taman perumahan banyak sangat dah naik hari ni. Jadi orang banyak buat kat taman perumahan dia. Jadi sebenarnya banyak je kubau tu. Clear kandang tu, tengok. Kan, habis sembelihnya, semua ada orang nak. Kan? Sebab apa? Sebab apa orang ni senarai nama yang berulang ni masuk korban? Sebab dia dah nampak kelebihan bersedekah. Itu sebabnya disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 92, disebutkan kamu tidak sekali-kali akan mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna. Belum sempurna kebajikan seorang mukmin itu selagi mana dia tidak mendermakan, menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Dan satu apa juga yang kamu sumbangkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.
Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini saya dengan ini mengumumkan dengan lafaz yang mulia melancarkan tabung kutipan untuk pembinaan tempat pengurusan jenazah. Rugilah siapa yang tak menyumbang, sebab jenazah-jenazah tu akan diuruskan dekat bilik yang bakal dibina nanti. Target kita berapa belanja? 25,000. Sikit kocik punya hal, malam ni boleh settle. Siapa yang tak ada duit RM5, masuk RM10. Tak ada RM10, masuk RM100. Jangan risau. Ini perbelanjaan ni orang kata insya-Allah pahala berterusan. Ya. Jadi tu siapa yang nak menyumbang tu dah mula bergerak dah tu. Ya. Pembinaan tempat pengurusan jenazah. Penting ni. Kang kau main mandi tepi jalan dengan macam mana pula kan? Kena mandi tempat yang proper. Senang pengurusannya, kemas buatannya nanti. Lepas tu nak dipindahkan bawa ke dalam tempat tu, nak mengangkatnya tu pun senang. Sebab tempat yang khas dan khusus telah disediakan. Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian berharta dicintainya. Lalu je tabung ni sekarang tengok dalam poket. Tengok dalam beg. Ada dua line. Satu RM5, satu RM50. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Ustaz, saya sayang betul RM5 ni. Itu saya bagi RM5, RM50 ni saya tak sayang. Kejap lagi tahulah saya habiskan. Sabarlah aku. Tak tahulah dia nipu siapa. Kan? Macam tu lah. Ya, Alhamdulillah. Ramai. Siapa yang tak nak, mungkin ada yang saya tak nak menunjuk-nunjuk Ustaz, saya nak transfer. Kejap lagi minta nombor akaun dengan AJK Masjid. Ya, 05 012 02 033 8212 Samsul Amri Ismail. Bukan akaun saya. Akaun masjid. Bank apa? Maybank. Masjid ni steady. Akaun rimau. Maybank. Ya, nanti minta nombor akaun masjid. Nanti transfer je. Dia kata dia tak suka sumbang RM50, RM100. Dia bagi RM1,000 terus. Dia kata, tapi duit tak bawa. Ayat dia. Saya letak target seminggu settle. Mudah-mudahan. Setakat ni dah ada berapa ringgit? Baru lancar ni. Maknanya yang tuan-tuan bagi tu pemula. Mudah-mudahan dengan kita bagi tu asbab tu orang lain pun bagi bertambah pahala kita. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi itu dia. Maknanya dalam pembentukan keluarga bahagia tadi, yang kedua tadi saya kata mencari rezeki yang halal, keberkatan rezeki. Ketiga, hala tuju keluarga. Bawalah keluarga menuju ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa keluarga kita ni tuju ke jalan yang betul, yang baik. Pagi kejut anak bangun. Mari kita solat sama-sama. Kadang-kadang kejut anak, mak pula marah. Biarlah bak, kesian, budak tu kecil lagi. Tu salah kita. Daripada kecil lah kita kena ajar dia. Itu sebab Nabi kata apa? Didiklah anak kamu solat seawal umur 7 tahun. Dan apabila umur 10 tahun, kalau dia masih tak solat, maka rotan dia. Nabi ajar kita, rotan 10 tahun tu kalau dah ajar daripada 7 tahun. Kan? Bayanglah kanak-kanak yang umur 40 tahun baru nak belajar. Ini cerita ni 7 tahun kita ajar. Bila 10 tahun masih lagi tak solat, kita boleh rotan dia. Itu dah ada sebab lah Nabi buat tu. Ikut supaya anak tu sendiri ada kelaziman tanggungjawab dia. Dia ingat dia masih lagi belum solat. Yang keempat, kejarlah akhirat. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Nampak Siapa yang kejar keberuntungan akhirat,
Nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu, maknanya dunia pun dapat. Namun, barang siapa yang mengenyah keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat. Tapi kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Biarlah kejar akhirat. Ya. Dan begitu juga yang kelimanya adalah kita semua, baik suami, baik isteri, anak-anak, semua kena mainkan peranan masing-masing. Kena mainkan peranan masing-masing. Jangan cakap ini bukan kerja aku, ini kerja dia. Ini bukan kerja dia, ini kerja ni, ini kerja ni. Tak. Ini kau lah, kau isteri kau lah kena buat benda ni, bukan aku. Yang isteri pula kata, pahal pula, saya pun sibuk juga. Asal saya je pula saya kena bergaduh. Jadi sebenarnya semua orang kena mainkan peranannya masing-masing. Ya, anak sebagai anak main peranan, sebagai ibu main peranan, sebagai suami main peranan. Keluarga perlulah memainkan peranan masing-masing dalam pembentukan keluarga yang bahagia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang, sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi suami isteri. Semalam saya baru saja di Setiawan, saya membentangkan tentang tajuk cabaran keluarga pada abad kini. Cabaran keluarga abad kini. Saya kata apa? Cabaran keluarga peringkat pertama, nak bina keluarga dah mencabar dah. Berat bina keluarga, kita tahu kan, orang yang tak mampu tak boleh kahwin. Tapi dia pun tak ada. Kemampuan kewangan tak ada. Tapi dimampukan dengan loan, personal loan. Dah lah personal loan, ada interest pula tu. Ambil duit yang dengan interest ni untuk bina keluarga. Cuba fikir. Jadi duit hantaran dan mas kahwin. Cuba fikir. Nampak tak? Saya ambil pinjaman patut syariah. Itu satu hal. Kedua, cabaran sebelum kahwin. Ikhtilat tak jaga sebelum kahwin lagi. Sebelum kahwin, laki perempuan, dua-dua dah buat perangai. Macam-macam. Tak payah cerita lah. Faham lah kan? Berapa peratus kah? Tu sebab orang tua-tua dulu. Bila dia angkat dulang tu, tengok tumit dia. Gemuk. Ada warna merah jambu, pink sikit. Okay. Orang tua-tua dulu. Kau janganlah ada ni. Dia ni dah settle ni, tak boleh. Apa? Orang tua-tua dulu. Tak mana dia belajar, tak tahulah. Tapi maknanya, dia mengutamakan kepentingan akhlak orang tu. Nampak tak? Maksudnya, cara dia jalan ke pit macam mana. Cara dia bersimpul, susun, jemput makan, pakcik. Terpeletok kepala dia. Macam tu lah. Jemput minum, pakcik, Allah budak ni. Macam tu kan. Itulah tak ada. Kan? Masa kahwin jangan cerita lah. Ada 15 cabaran yang saya bagi semalam, termasuklah media sosial. Nak tahu apa dia? Tunggu dalam ceramah yang akan datang. Iya. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Suami isteri mesti seiringan, barulah boleh bahagia selalu. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana nak bahagia suami isteri kalau asyik berpatah arang? Kicau-kicau tiung batu, singgah hinggap di dahan mati. Suami isteri perlu bersatu, barulah dapat tautkan hati. Buat bersegi elok bertingkat, pahat papan teruna bertiga. Suami isteri eloklah berpakat, barulah aman berumah tangga. Mentari menyala sinar berbayang, menyilau mata tidak terperi. Curahan kasih pupuklah sayang, semarakkan cinta suami isteri. Nasi lemak daun turi, bungkus upih boleh dibawa. Kasih isteri menyerah diri, kasih suami berkorban nyawa. Macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut,
jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan muslimin, terima kasih banyak diucapkan. Rasanya cukuplah sekadar itu. Kerana saya faham renungan makrifat yang mendalam, yang tak berubah, tak berganjak cara tenungan tu saya faham. Itu tanda-tanda suruh berhenti. Ya, walaupun permintaan awalnya tu nak suruh 3 jam, tapi saya tangguhkanlah untuk ceramah yang akan datang. Ya, insya-Allah. Ada 2 tajuk tadi kan? Ada 2 tajuk lagi. Makna 2 kali lah kena panggil. Insya-Allah. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman, saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan puan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib. Yang mana atas meja tu ada barang bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi tuan-tuan jangan main capai je bawa balik sekarang. Ya? Yang pertamanya ada sambal crispy mengidap. Itu air tangan Mak Samsul Debat. Sedap betul rasanya. Kalau makan tu, dia tak pedas sangat pun. Sedap. Siapa yang tak ada gigi, tolong pakai gigi dulu. Takut luka gusi. Ya? Berita baiknya, satu bekas tu dulu harganya RM15. Hari ni Alhamdulillah masih RM15. Macam tu. Jadi tak naik harga. Yang keduanya, ada minyak wangi SD Perfume. Minyak wangi SD Perfume ni, dua-dua tu saya pakai. Baunya wangi, tahan lama, standard international, RM35 sebotol. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Macam tu. Dan satu lagi, susu kambing Al-Amr. Susu kambing, campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham ya? Maknanya madu lebah lah. Bukan madu yang berdiri tu. Dan yang bagusnya pasal susu kambing ni, pertama dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing Tasik Gulungok. Tak, dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pedih luar hati. Baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Baik juga mana yang semayang kat kursi tu. Memang elok amalkan. Kemudian dia baik juga untuk orang yang ada allergic enzima kata-kata kulit. Ingat, ia minum, bukan mandi. Minum. Kemudian dia baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut untuk elakkan jaundice, demam kuning. Begitu juga baik untuk orang perempuan yang hormon merayau-rayau tu kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari. Dah tak ada. Tapi kalau minum datang di balik rezeki. Hari ni dia jual satu kotak 45, tapi kalau beli 2, 90. Macam sama. Beli satu 45, beli 2, 80. Dan ada dua kotak, 2 jenis yang baru je dalam pasaran, baru 2-3 bulan ni, iaitu susu kambing coklat dan kopi susu kambing. Itu harganya RM50 sekotak. Tapi untuk orang kencing manis, dia tak berapa sesuai. Sebab dia sedikit manis. Jadi ini bukan promote ya, lebih kurang. Siapa yang nak pergi umrah dengan Samsul Debat, InsyaAllah masih ada kekosongan pada bulan 10 nanti, iaitu pergi dengan syarikat Ikhlas Umrah, anak syarikat Air-Asia. Jangan risau, kapal terbang dia banyak. Dalam store tu ada 10 biji je kapal terbang. Iaitu pergi custom package sampai kat Jeddah, terus masuk Taif, tidur di Taif 1 malam. Dengan harga RM8,900 lebih. Dekat sana kita bawa pergi ziarah kat Taif, kita makan kambing golek, kibas golek dekat satu villa yang cantik di Taif, ambil gambar sampai lebam. Lepas tu pergi Qornul Manazil, Miqat, pergi buat umrah, jaga ihram tak lama, 2 jam. Kemudian daripada Mekah ke Madinah, naik bullet train, tak perlu tambah duit. Sampai ke Madinah. Di Madinah nanti, malam last makan kapsashi, nasi unta. Tu dan balik dapat air zam-zam. Tapi ramai orang risau. Asia ni masalahnya jalan jauh daripada tu. Dia dah berjanji dengan saya. Saya selesaikan masalah tu. Saya akan bagi dan wheelchair untuk jemaah saya saja. Kemudian bulan 9. Siapa yang nak pergi Jakarta Bandung bersama dengan Samsul Debat, harga RM2,200 all in. Hotel, penginapan, makan, minum, siap semua. Ni bukan promote juga. Ni pun lebih kurang. Dan begitu juga siapa yang nak pergi ke Kapadokia Turki bulan 12 juga boleh bagi nama. InsyaAllah nanti boleh tanya dekat booth meja yang berniaga tu. Jadi tuan-tuan dan itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.